Bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk cari arah kiblat, dia tak ada. Itu boleh cari. Tapi sama ada perbuatan itu dituntut ataupun tidak, kita kira tak dituntut lah. Berdasarkan hadis ni disebutkan kiblat itu berada di antara timur dan barat. Sebahagian salaf menyebutkan orang yang timur kiblat dia ke sebelah barat, orang yang di barat kiblat dia ke sebelah timur. Bagi orang yang nak cari juga boleh. Dia nak cari betul-betul kepastian di mana Kaabah itu terletak, itu boleh, tak ada masalah. Tapi itu bukan satu benda yang dituntut. Boleh buat, boleh kalau sekadar ikut arah matahari secara biasa, itu juga memadai. Boleh buat, dia tak ada sebarang kesalahan di situ. Bahkan kalau atas niat kita kata aku betul-betul nak ikut nas Al-Quran, Quran suruh menghadap kiblat, betul-betul nak cari, dia dapat pahala sebab nak mengikut. Cumanya kita kata kalau gabungkan semua nas, kita dapati bahawa itu bukan satu tuntutan. Bukan satu tuntutan untuk betul-betul ikut di mana arah Kaabah dia terletak. Kebanyakan ulama fiqh sebut bagi orang yang berada di luar daripada Mekah, kiblat dia menghadap ke Mekah. Bagi orang yang berada di Mekah, kiblat dia menghadap ke Masjidil Haram. Bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram, kiblat dia menghadap ke Kaabah. Jadi bab tu kita kira dia fleksibel. Kalau orang yang berada di luar jauh, dia nak cari Kaabah mungkin susah. Orang di Mekah nak cari Kaabah pun susah. Maka dia cari Masjidil Haram. Kita yang di luar, kita cari Mekah, negeri Mekah. Itu pandangan kebanyakan ulama fiqh. Mereka sebutkan itu. Makin berbesar masa dia nak kita sekolah kita ada sekolah besar satu lagi berasal dari perkembangan bisa lewat sesuatu tu dia beri kita cash kita sudah tapi dia nak bersih sudah boleh tahu tak mesti dia tahu kali dia dah buat sebab kita berkaitan dengan Omar tegur orang yang tidak isbal ketika Omar hampir wafat. Omar nampak orang yang pakaian dia labuh, Omar sedar daripada pingsan, dia tegur. Riwayat itu sahih, disebutkan dalam kebanyakan kitab sirah. Itu antara kisah yang famous ketika sebelum Omar meninggal dunia, Omar tegur. Cuma dalam bab ni kita balik kepada asas yang saya sebut tadi mula-mula. Adakah perkataan sahabat itu menjadi sumber hukum atau tidak? Kalau orang mengikut mazhab Abu Hanifah dalam bab ini, dia kira perkataan sahabat salah satu sumber hukum. Jadi perkataan Omar sumber. Perkataan Omar adalah sumber hukum. Jadi dalam bab itu kita kata tak boleh ikut fatwa Omar. Tapi bagi mazhab Syafi'i kata perkataan sahabat bukan sumber hukum. Jadi dalam bab ini itu fatwa Omar. Bukan, tidak ada nampak seolah-olah itu fatwa peribadi Omar, pandangan dia dan fahaman dia terhadap hadis. Kata Imam Syafi'i, humur rijal wa nahnu rijal. Mereka tokoh dan kita tokoh. Jadi dalam bab ni sekali lagi dia masuk dalam bab berbeza pandangan. Perkataan sahabat hujah ataupun tak. Dan kalau sahabat berbeza sesama sendiri, itu juga berlaku masalah. Kata Abu Hanifah, bila sahabat berbeza sama sendiri, aku pilih mana yang aku rasa paling kuat. Jadi dia masih lagi dalam bab berbeza pandangan. Contoh dalam keadaan sewa beli. Sebelum sewa belilah dalam bab fiqh, terutama dalam bab isbal dan sebagainya. Ada satu pandangan yang nak pergi kepada tarjih, betul. Ada sebahagian ulama yang mereka pilih untuk tarjih. Itu satu perkara yang baik. Sebab bila kita pilih untuk tarjih, kita akan detail melihat semua dalil. Dalil kelompok ni, dalil kelompok tu, baru kita pergi kepada tarjih. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu ingat bahawa tarjih yang kita buat, dia tak boleh membatalkan pandangan-pandangan lain. Melainkan dalam bab yang khilaf tu, khilaf bukan mu'tabar. Khilaf bukan mu'tabar, kita kata dalam bab ini, tarjih ini mesti diikut. Tapi dalam khilaf yang mu'tabar, kesemua ada bahagian hujah masing-masing. Tarjih boleh, tapi tarjih itu tak boleh menjadi kesimpulan kepada orang lain. Dan bab ni masalah besar. Sebahagian daripada ustaz-ustaz kita ada di kalangan sahabat-sahabat kita lah. Asalnya mereka sebut gerak jari itu adalah hukum yang paling kuat tentang gerak jari, dia adalah sunnah. Sunnah gerak jari. Tak tinggalkan gerak jari, dia tak boleh. Mesti gerakkan jari. Sunnah yang paling kuat.
kita pergi kepada tarjih. Mesti gerak jari, tak gerak tak boleh. Lepas tu beberapa tahun selepas tu pandangan bertukar. Tak, pada pandangan aku pula yang paling kuat adalah tak gerakkan jari, lurus. Ini yang paling kuat dan ini yang mesti diikut. Kalau kita pergi kepada tarjih dalam bab ni, kita akan nampak tak konsisten. Melainkan kalau kita kata ini bab khilaf. Pada ketika ni aku pilih pandangan ni kuat. Lepas 3-4 tahun kita baca lain, kita kata, ya ini bab khilaf. Tapi sekarang aku rasa yang ni lebih kuat. Dia lebih selamatkan kita. Dan benda ni berlaku banyak. Ramai, dalam banyak kes berlaku benda yang sama. Bertukar. Kalau kita betul-betul kuat untuk tarjih, kita bagi semua dalil. Ini dalil pandangan aku yang paling kuat. Esok lepas 3-4 tahun, katakan kita bertukar pandangan, kita akan berdepan dengan masalah. Tu pada saya ingat, tarjih okey, tapi biar kita buka sedikit ruang untuk berbeza pandangan. Supaya benda tu tak memerangkap kita lah. Yang kedua berkaitan dengan sewa beli. Tuan, kalau akad kita dengan satu institusi kewangan, kita buat akad dengan dia, di mana kita beli dengan dia satu benda dengan harga yang lebih mahal. Tuan, Bank Islam selalu buat macam tu. Kita beli rumah dengan dia. Akad dia adalah rumah tu milik dia, dia beli. Kemudian kita beli dengan dia, harga lebih mahal daripada dia beli dengan pembekal. Dalam bab tu tak berlaku riba. Wallahu a'lam. Mungkin kita boleh kiaskan juga dengan bank konvensional. Kita beli rumah, bank bayar. Selagi mana sewa beli belum habis, barang tu belum jadi milik kita, masih lagi 50-50, belum jadi milik kita, sehingga habis bayar. Jadi dalam keadaan tu kita kata bahawa dia dikira kita beli dengan dia daripada harga yang lebih mahal. Tapi dalam bab kalau personal loan, saya ingat tak boleh lari lah. Personal loan dia memang satu benda yang ambil sekian bilangan, bayar lebih daripada tu, itu tak boleh lari lah. Kalau beli kereta, mungkin atas niat kita dan perbincangan kita dengan orang tu, kita kata harga kereta ni 39,000, bank tu beli 42,000, dia jual kepada kita dengan harga 42,000, bayar bulan. Kita kata akad kita dengan bank. Bank yang uruskan, kita beli dengan dia. Wallahu a'lam. Dalam bab itu ada satu jalan keluar daripada riba. Jalan keluar lah. Itu yang bank Islam selalu guna jalan keluar macam tu lah. Akad lain. Dia beli dulu, kemudian kita beli daripada dia. Tuan, kalau kita nak haramkan semua, kita hidup dalam sistem yang ceramuk. Jadi wallahu a'lam, dalam bab ni mungkin ada baiknya kalau hiyal ni digunakan sedikit sebanyak. Sebab ini yang buatkan bank Islam hidup. Kalau tidak bank Islam tak ada hidup. Dia pun guna hiyal juga. Dia pun perlu kepada untung, supaya untung tu nak menjana pendapatan dia. Jadi macam mana cara nak buat untung? Akad dia ubah. Akad dia bukan kita beli kereta bayar interest daripada dia. Akad dia beli dulu, kemudian kita beli daripada dia. Saya ingat untuk selamat mungkin pinjam daripada bank Islam selamat sikit lah kot. Sebab berlaku akad di situ. Rate beli kereta sama tak bank Islam dengan konvensional? Tak sama? Tak sama? Kalau beli kereta bukan sama? Konvensional rendah lagi. Dia depend pada kereta tu. Dia ada kereta dia Malaysia tu tak buat. Kalau Malaysia ni kereta tinggi, kalau buat kereta rendah. Antara bank juga berbeza. Ada berbeza. Betul. Wallahu a'lam, mungkin kita bincang lain kali lah dalam bab ni. Bab ni satu benda.